الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau mendakwa dirimu, engkau mendakwa berilmu, lalu engkau berbangga diri sama seperti orang-orang jahil itu. Engkau bergembira seperti mereka bergembira dan marah seperti mereka marah. Ingat bahawa kegembiraanmu dengan dunia dan kecenderungan manusia kepadamu itu akan melalaikanmu dari hikmah dan kebijaksanaan dan akan mengeraskan hatimu. Orang mukmin itu tiada bergembira melainkan dengan Allah Ta'ala semata dan tidak dengan selain dia. Tetapi jika memang tiada dapat dielakkan dari bergembira, maka gembiralah. Jika dia itu dunia yang menyebabkan bergembira, lalu engkau belanjakannya pada ketaatan Allah Ta'ala dengan membantu orang-orang yang berkhidmat kepada Allah Ta'ala untuk membantu mereka membuat ketaatan kepadanya, memang itulah yang dituntut. Lazimkan takut di malammu dan di siangmu, sehingga dikatakan pada kedua hatimu dan batinmu, jangan kamu kedua merasa takut lagi. Sesungguhnya aku bersama keduanya mendengar dan melihat. Sebagaimana yang dikatakan Allah kepada Musa dan Harun alaihimassalam. Tetapi sayang sekali, engkau tidak tergolong dalam kumpulan orang-orang ini. Kerana engkau ada ilmu tetapi engkau tidak mengamalkannya. Sebab itulah engkau tidak terkira orang yang mewarisi para Nabi. Pewarisan itu hanya benar dengan ilmu, amal dan ikhlas. Sedarlah tentang dirimu dan jangan engkau menjenguk kepada sesuatu yang bukan menjadi bahagianmu. Muwafaqatilah Allah pada apa yang telah ditentukannya. Nanti dia akan memberimu taufik dan berlembut denganmu. Dipikul buatmu segala berat tanggunganmu. Lalu dia mengasihanimu baik di dunia maupun di akhirat. Orang mukmin bila kuat imannya dikenali sebagai seorang penuh yakin. Kemudian jika teguh keyakinannya dipanggil seorang arif. Dan bila kebal makrifatnya dikenali sebagai orang alim. Dan bila luas ilmunya dinamakan sebagai pencinta. Dan bila kukuh kecintaannya barulah dia menjadi seorang yang tercinta. Dan bila semua itu benar dikenal seorang kaya muqarrab, yakni terdekat di sisi Allah yang bermesra dengan pendekatannya kepada Tuhannya. Kelak dia akan diilhamkan Allah mengetahui rahsia-rahsia kebijaksanaannya dan ilmunya, ketentuannya yang telah berlalu dan yang akan datang serta perintahnya dan kuasanya. Semua itu sesuai dengan kadar kekuatan batinnya dan keteguhan yang ada pada hatinya dan kesempurnaannya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara tuntutan ilmu ialah beramal, dan di antara tuntutan ilmu ialah menjadikan dan mengubah manusia, mengubah pemiliknya menjadi lebih baik dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bermanfaat
yang diperintahkan oleh Nabi SAW supaya kita memohonnya. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, salullaha ilman nafi'ah, mintalah daripada Allah ilmu yang memberi manfaat. Dan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang memberi manfaat. Bahkan baginda SAW, di antara doa baginda juga berkata, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berilah manfaat apa yang telah Engkau ajar kepadaku, dan ajarkan kepadaku apa yang memberi manfaat, dan tambahkan bagiku ilmu. Tetapi kalau sekiranya seorang yang mendakwa ada ilmu, tiba-tiba ilmunya tidak membawa manfaat, ya, ilmu satu hal yang berasingan dengan manfaat. Ada yang ada ilmu tapi tak beri manfaat, ada yang ada ilmu dan memberi manfaat. Ini bila kita bercakap satu ilmu yang memang sudah dituntut dan diperintah untuk kita memperolehinya. Ya, secara umum kalau kita nak bahagikan ilmu, yang pertama ilmu yang dipuji, yang kedua ilmu yang dikeji. Ilmu yang dipuji ialah semua ilmu mendekatkan kita kepada Allah, dan semua ilmu yang menghasilkan kebaikan dunia pada kita. Manakala ilmu yang dikeji ialah ilmu yang dilarang, sihir, ilmu penipuan yang memberi mudarat pada orang lain, maka ini dipanggil ilmu mazmum. Baik, ini satu pembahagian. Kemudian ilmu yang baik, yang dipuji ataupun disebut al-ilmu mahmud, terbahagi pada dua. Yang pertama an-nafi', yang kedua ghair nafi'. Yang memberi faedah, yang kedua tak beri faedah. Asas ilmu yang paling mulia sekali, kata para ulama, di antaranya apa yang dinakalkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bahawa ilmu itu akan membentuk dua cabang. Yang pertama, mengenali Allah dan sifat-sifatnya. Mengenali Allah dengan makrifat yang sebenar. Kerana seorang tidak mungkin dapat beribadat kepada Allah dengan sungguh-sungguh tanpa mengenali Allah. Tidak mungkin dapat merasakan kemanisan melainkan mengenali Allah. Umpama kita gini, kita kalau duduk sebelah orang yang kita tak kenal latar belakang dia, kita tak akan rasa apa-apa. Kita tak kenal siapa sebelah kita. Tapi kalau kita kenal sebelah kita siapa, orang hebat, ini orang yang dihormati, orang dipuji, lalu kita rasa seronok, teruja duduk sebelah dia. Teruja. Kalau ada seorang hamba Allah, misal kata dia glamour, dia popular, dia segala kebaikan dia ada, kalau kita duduk sebelah dia, kita tak kenal dia, kita tak rasa apa pun. Tak rasa apa. Tapi bila mula kita kenal dia siapa, maka kita mula rasa kagum, rasa hebat. Misal kata kalau kita kerja, kita tak kenal pengarah kita, bos kita, tiba-tiba dia pun duduk depan kita sembang kita, kita pun tak kenal dia siapa, kita pun buat biasa je. Mungkin cakap pun biasa-biasa, tak ada nak hormat sebab kita pun tak kenal. Tiba-tiba ada orang beritahu kita dia tu pengarah baru ditukarkan. Terus kita rasa gerun dan rasa bersalah. Apa yang kita bercakap dengan dia sebelum ini, kita dah salah adab mungkin. Kita tak panggil dia dengan panggilan yang menghormatinya. Akhirnya kalau kita jumpa kali kedua, kita mulakan rasa malu kerana kita dah kenal orangnya. Tetapi itu satu analogi. Bila mana kita kenal Allah, maka ibadat di hadapan Allah akan rasa lain. Setiap ibadat yang kita buat, kita akan rasa haibahnya, kemuliaannya, akan rasa kemanisannya. Baik, ini satu cabang ilmu yang beri manfaat, iaitu kita kenal Allah Ta'ala, sifat-sifatnya yang wajib baginya, yang mustahil baginya. Itu yang kita mengaji sifat 20. Itu yang menjadikan kita mengaji benda-benda yang menyempurnakan ilmu kita dalam mengenali Allah SWT. Yang kedua, iaitu ilmu yang mulia ini, iaitu ilmu kita mengenali apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang.
Kerana kalau kita cuma kenali Allah semata-mata, kenal Allah dan mendakwa makrifat, tetapi melakukan larangan. Umpama saya sebut contoh tadi, kita kenal pengarah, kenal dah ni orang besar-besar, tapi kita tak pernah buat benda yang dia suruh. Bukan kita sentiasa against dia, lawang dia. Agak-agak kita ada tempat atau tidak? Pasti tidak ada. Maka cabang ilmu yang kedua ialah kita mengetahui apa yang Allah suka, apa yang Allah redha, apa yang Allah murka, apa yang Allah larang. Siapa yang dapat ilmu ni, maka dia dapat kebaikan. Namun kebaikan ini cuma diperoleh bagi orang yang beramal dengan ilmu. Ini yang disebut sebagai ilmu nafi'un. Pertama, kita dah bagi pelbagai ilmu, terpuji dan keji. Yang kedua, kita dah sebut ilmu yang paling mulia ini ialah mengenali Allah, kemudian mengenali apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang, apa yang Allah suka dan apa yang Allah Ta'ala murka. Habis yang ni. Kemudian kita pergi pula dalam pembahagian ilmu yang baik ini, beri manfaat atau tidak beri manfaat. Sebab itu ulama mengarang kitab dalam membezakan ilmu orang-orang dulu, yakni orang-orang soleh dulu, dengan ilmu orang terkebelakang, orang-orang yang sudah cuai dalam tuntutan ilmu. Maka nampak beza. Ilmu orang dulu, yakni ilmu orang soleh dulu, menjadikan mereka semakin hari semakin taat dan takut pada Allah. Sebab itu dapat dilihat, mereka ini bila makin tua makin dekat dengan Allah, makin menjadikan mereka ini meletakkan seluruh masanya dengan Allah Ta'ala. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia melalui fasa-fasa pengajian ilmu yang pelbagai. Fasa dia sebagai seorang anak yatim yang belajar di sekolah awam, miskin. Kemudian dia mula menjadi pandai, bahkan dia mengatasi gurunya, Imam Al-Haramain. Dia mendapat pangkat yang besar, menjadi pengetua di Universiti Nizamiyah yang diasaskan oleh Nizamul Muluk dalam kerajaan Abbasiyah. Dan namanya masyhur, berdebat dengan ramai ulama dan dia menang dan dia tak kalah. Dia ulama yang tak terkalah. Lalu beliau melalui zaman uzlah. Pada zaman uzlah ini beliau mengarang dua kitab. Yang pertama Ihya Ulumuddin, yang kedua Minhajul Abidin. Maka semakin hari dia semakin melepaskan segala hal-hal duniawinya untuk dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini di antara tanda keberkatan ilmu. Dia akan mendorong seseorang makin lama makin taat pada Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kami dulu belajar ilmu bukan kerana Allah, tetapi akhirnya dia menjadi kerana Allah. Dulu belajar ilmu sebab mak suruh, ayah suruh, kemudian sebab nampak ada kerja, ada jawatan, ada kedudukan. Tetapi oleh kerana keberkatan ilmu yang dipelajari, menjadikan ia tidak diperolehi melainkan dengan niat kerana Allah. Baik, ini contoh. Sebab itu mereka, kalau kita baca kisah orang-orang yang ilmu beri manfaat, dia akan sampai kepada satu perjalanan uzlah mereka. Dia akan sampai ke satu perjalanan yang dia tidak mahu lagi berbalah dengan sesiapa. Ini seorang ulama yang terkenal yang belajar 16 tahun dengan Imam Abu Hanifah, bernama Daud At-Tai. Bagaimana beliau sesudah belajar, pandai, alim dalam debat, akhirnya beliau berkata, al-yawm inqata' al-jawab. Hari ini aku tak akan lagi jawab. Tak akan ada jawapan daripada aku. Maksudnya dia tidak lagi cenderung untuk berbalah. Sebab dalam pengajian fiqh, dorong orang ni untuk debat sana, debat sini. Maka ilmu yang memberi manfaat tidak akan mendorong seorang berdebat, bahkan mendorong seorang memberi pencerahan dan juga penerangan tentang ilmu tersebut. Ya, kerana debat tujuannya untuk memalukan, menjatuhkan, lebih daripada mencari kebenaran. Maka dikumpulkan di kalangan penyokong mereka, ini penyokong orang tu. Maka ada penyokong demi penyokong. Dibuat seperti main bola, dua pasukan berlawan dan penyokong, untuk mengiyakan setiap hujah yang disokongnya walau salah, dan untuk mengaibkan hujah yang tidak disokongnya walau betul.
maka ia satu benda yang tak betul, mekanisme ilmu yang tidak betul. Maka sebab itulah bila kita lihat Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa kalau benar kamu ada ilmu, kamu tak akan berbangga dengan ilmu kamu. Kerana ilmu sebenar mendorong seorang itu menjadi lebih tawaduk dan rendah diri. Jadi kita katakan ilmu menjadikan orang tak nak berbalah. Itu ilmu betul. Kalau kita ada ilmu nak berbalah dengan semua orang, itu bukan ilmu yang beri manfaat. Dan dengan sebab ada ilmu juga menjadikan kita merendah diri kepada Allah, merendah diri dengan manusia. Maksudnya orang beriman, Allah sebut sifat mereka azillatin 'alal mu'minin, merendah diri kepada orang beriman. Allah berfirman waqfid janahaka lil mu'minin, waqfid janahak, dan hendaklah kamu rendahkan sayap kamu kepada orang beriman. Maksudnya tawaduk. Maka apakah ada orang ini dengan ilmu yang dia ada, dia tawaduk, merendah diri. Dan ilmu yang dia ada yang benar-benar beri manfaat, tidak menjadikan dia berprasangka buruk pada orang, sebagaimana dia tidak berprasangka buruk pada diri dia. Kita tuan-tuan, bila kita ada ilmu, maka dengan ilmu tadi kita sentiasa wasangka buruk pada orang, maka ini bukan ilmu yang beri manfaat. Kita kata dia mungkin tidak amanah, walau dia belum jalankan lagi amanah. Kita kata dia ni tak baik, walau kita belum nampak dia baik atau tidak. Itu wasangka. Ada orang wasangka buruk pada orang sebelum seorang itu melakukannya, sebelum orang tu buat. Dan andai kata orang tu pun dah buat dan terbukti dia dah baik, tapi dia tetap tanamkan wasangka lain. Kita orang berilmu, dia letakkan kepercayaan pada orang lain, maka itu ilmu yang memberi manfaat. Kalau kita rasa semua orang macam tak boleh harap, hanya kita saja, maka ini namanya maghrur, terpedaya. Sebab sifat ilmu ni bila kita sampaikan pada orang, lalu kita percaya dia. Kita ambil contoh bisnes lah, orang bisnes. Dia dah buat satu sistem, kemudian diserah pada orang dan dia percaya. Akhirnya rangkaian tadi mula merebak dengan cepat. Jenama tadi mula merebak dengan cepat kerana asasnya kepercayaan dan wasangka baik. Jadi kita bila kita ada ilmu agama, lalu kita banyak wasangka buruk pada orang, banyak menanamkan rasa salah orang, apa pun orang buat kita nampak macam salah, kita je betul, maka ini bukan ilmu yang beri manfaat. Ilmu yang beri manfaat ialah ilmu yang menanamkan, yang menjadikan kita sentiasa wasangka baik pada orang. Bahkan di antara ciri-ciri ilmu yang beri manfaat ialah dia tidak melihat kelebihan pada dirinya, melainkan kurnia Allah Ta'ala. Al-fadlu laisa min indihi. Kelebihan tu bukan daripada dia, tapi Allah. Sebab itu malaikat ajar kita dalam doa malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, ni Nabi Adam dan kamu diuji untuk namakan nama-nama benda-benda ini. Maka bila disuruh malaikat, malaikat tak tahu untuk jawab. Lalu malaikat pun sebut doa ini, wahai Tuhan kami, Maha Suci-Mu ya Allah, kami tak ada ilmu melainkan apa yang Kau ajar. Dan Kau lah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Jadi ilmu yang beri manfaat menjadikan seorang tu tak rasa ilmu yang dia ada ini kerana kelebihan dia, sebab dia study banyak, sebab dia mengaji kuat. Tentang benda ni orang lain pun buat. Macam kita sebut rezeki lah. Saya dapat rezeki sebab saya kerja kuat, habis orang lain tak kerja kuat. Saya keluar pagi balik petang, orang lain pun sama, keluar pagi tak balik-balik. Kita bila setiap kali kita sebut usaha kita, ada orang yang usaha sama dengan kita tapi dia tak dapat macam kita. Sama. Kita belajar sama universiti, daripada ambil CJ syahadah, kemudian masuk universiti sama kawan-kawan kita, dan sama grade, sama takharrush, kata orang Arab, takharrush. Tapi sampai akhirnya ilmu berbeza, manfaat juga berbeza. Kenapa? Kerana Allah menghendaki memberikan pada orang yang dikehendakinya. Maka ia bukan kelebihan kita, sebab secara usaha sama. Macam saya sebut tadi tentang rezeki, sama-sama ke laut kalau nelayan, buk sama, pukak sama,
Barangkali mereka menangkap ikan di tempat berdekatan, tapi hasil tak sama. Kerana nak tunjuk Allah yang beri, bukan kamu yang usahakan. Allah yang berikan. Dan Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Dia orang yang benar-benar mendapat ilmu bermanfaat, dia tak rasa ilmu tu datang dari dia. Bila dia rasa datang ilmu dari dia, dia jadi macam korong. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ni semua sebab aku ada ilmu sendiri. Bila satu hadis yang panjang, Nabi SAW cerita seorang botak, seorang sopak, seorang buta yang diuji oleh Allah. Yang malaikat mendatangi ketiga-tiga ini. Malaikat datang kepada orang berpenyakit sopak. Dia tanya, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Maka jawabnya, kulit yang baik. Malaikat AS pun dia menyapu kulitnya sehingga kulitnya sembuh, hilang sopak. Apakah harta yang kamu suka? Maka jawabnya, unta. Malaikat ini pun beri unta yang mengandung, sehingga unta ini beranak pinak sehingga memenuhi ladang. Kemudian malaikat datang kepada si botak. Apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Maka jawabnya, rambut yang baik. Malaikat gosok kepala dia, keluar rambut. Kemudian malaikat tanya, apa harta yang kamu nak? Maka jawabnya, lembu. Diberikan lembu yang mengandung sehingga beranak pinak memenuhi ladang. Malaikat datang kepada orang buta pula. Dia tanya, apa yang kamu inginkan dalam hidup? Maka jawabnya, melihat orang yang saya sayang. Dapat melihat. Malaikat sapu matanya, maka dia dapat melihat. Kalau ditanya, apakah harta yang kamu inginkan? Maka jawabnya, kambing. Maka diberikan kambing mengandung sehingga beranak pinak memenuhi ladang. Malaikat datang pusingan kedua untuk menguji. Siapa yang kata kurnia ini dari Allah atau dari dia? Dengan bahasa lain, syukur. Kalau makna syukur, kita kembalikan semua itu dari Allah, bukan dari kita. Maka jumpa dengan penyakit sopak. Malaikat menyamar orang yang terputus bekalan. Kalau berkata musafir terputus bekalan, perlukan bantuan untuk menyampaikan hajat, menyampaikan perjalanan. Katanya, tak ada. Tak boleh bagi. Peruntukan dah habis. Saya ada komitmen yang banyak. Lalu kata malaikat, bukankah dahulu kamu orang penyakit sopak? Mana ada? Tak pernah. Ini keturunan aku semua kulit baik. Bukankah kamu dahulu miskin? Mana? Aku warisi kekayaan ini daripada ayahku. Dia kata malaikat, kalau kamu berbohong, kamu kembali pada asal kamu. Kembali sopak dan mati semua unta-untanya. Dia datang jumpa orang botak. Orang botak juga jawab sama. Pertama kedekut, tak nak bagi sedekah. Yang kedua mengatakan, ini rambut lawa ni keturunan. Memang keturunan saya semua jenis ada rambut lawa-lawa belaka. Tak ada botak. Dan bila tanya tentang kekayaan, ini juga daripada harta nenek moyang. Tak ada nak sebut kurnia Allah. Walau jelas didapat dengan kurnia Allah. Jelas. Tanpa ada kekeliruan. Kalau malaikat tu datang, berikan padanya unta. Tapi dia tak menafikan, mengatakan ini daripada keturunan. Nak beritahu dia bukan dari datang dari kurnia Allah. Maka kata malaikat, kalau kamu berbohong, kembali asal. Maka kembali asal, botak dan mati semua binatang dia, lembu dia. Datang kepada orang yang buta. Minta bantuan orang buta. Kata, ambil lah apa kamu nak, tinggal apa yang kamu tak nak. Yang kamu nak ambil. Aku tak beritahu, tak boleh tunjuk mana satu. Yang mana kamu nak, pilih sendiri. Dan kalau tak nak, tinggalkan. Taklah membazir. Lalu bila ditanya, daripada mana kamu dapat semua ini? Dia kata, daripada kurnia Allah. Kurnia Allah. Ini semua Allah beri pada saya. Saya dulu tak ada apa-apa. Allah beri. Lihat, dia tidak meletakkan nisbah ilmu itu daripada dia, melainkan kurnia Allah. Maka kata malaikat, aku ialah malaikat. Datang menguji kawan-kawanmu. Dan mereka semua gagal melainkan kamu. Maka kekallah kamu dengan nikmat ini. Maka kekal dia dapat melihat. Dan kekal dia mendapat harta yang banyak. Cerita ataupun kita katakan moral daripada kisah ini ialah, lihat bagaimana orang ni kata ini semua datang dari Allah. Jadi ilmu yang beri manfaat. Kalau satu hari nanti kita bijak, kita pandai, ingat orang lain juga berusaha ke arah itu macam kita. Tapi Allah beri pada kita.
Kita cari rezeki, orang lain juga cari rezeki macam kita, tapi Allah beri pada kita. Kita buka kedai makan, orang suka kedai makan kita. Orang lain juga buka kedai makan, strategi sama. Kadang-kadang kita nampak tuan-tuan, ada saya pergi kedai nasi ayam, sedaplah nasi ayam ni. Glamour beratur, ramai orang. Ada saya pergi makan kedai nasi ayam, pun sedap sama, tapi tak ada orang. Tak ada orang nak beratur. Padahal sedapnya sama, tak ada beza sangat. Pokoknya ni ayam dia lagi banyak. Yang glamour-glamour ni ayam dah kecil dah, dia ambil anak ayam je, kecil. Yang ni besar ayam sebab belum glamour. Tapi sama. Tapi Allah Ta'ala berikan rezeki berbeza. Sama juga kalau kita tengok orang ceramah, ada orang ceramah sama. Yang ni ceramah yang dengar 10 orang, yang ni 100 orang. Ceramahnya sama. Tapi yang ni Allah nak tarik orang suruh dengar dia. Sebagai ujian. Bukan sebab kamu lebih, bukan sebab kamu pandai ceramah orang datang, bukan begitu. Allah sedang uji kamu, menjadikan pendengar kamu lebih ramai daripada pendengar yang ni. Sebab yang asal ramai pun dulu sikit, kemudian ramai, kemudian jadi sikit balik. Dia ada seorang ulama, bila dia mengajar penuh jalan, bukan kata masjid, jalan-jalan penuh. Akhirnya Allah uji dia. Dia ada satu isu tertentu. Maka dia ceramah mula tak pernah jalan, cuma cukup memenuhi masjid yang kecil. Allah menguji. Ilmu yang sama, tak ada beza. Supaya kita tahu kalau benar ilmu kita beri manfaat, apa pun kita dapat hari ini kerana kurnia Allah. Kalau hari ini muka kita lawa, badan kita sihat, duit kita banyak, pangkat kita tinggi, pengaruh kita ada, pengikut ramai, katakan ini semua kullum min indillah. Ini semua daripada kurnia Allah. Hadza min fadli rabbi, ini kurnia Allah, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk Allah uji aku syukur atau kufur. Ilmu yang beri manfaat juga menjadikan seorang itu sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Itu tanda ilmu beri manfaat. Kalau dia ada ilmu tapi tak boleh beri manfaat, maka itu ialah ilmu tak beri manfaat. Sebab itu Nabi SAW setiap kali Rasulullah menyampaikan ilmu, kerap kali Nabi ingatkan, sampaikan ilmu ini supaya dia beri manfaat. Liyuballighi syahid minkumul ghaib, yang hadir tolong sampaikan pada yang tidak hadir. Tetapi bila Allah nak beri ilmu tu beri manfaat, tuan-tuan dengar satu ilmu, tuan-tuan cenderung untuk menyampaikannya pada orang lain. Kita bila dengar kuliah subuh, kuliah maghrib, satu ilmu, kita cenderung nak beritahu orang lain. Abang, adik, kakak, kawan, cenderung. Macam tuan-tuan tengok aksiden tengah jalan, senang-senang je cerita ke orang. Oh, semalam saya tengok aksiden. Habis kita cerita. Walaupun benda tu tak beri manfaat. Apa manfaat? Tak ada. Lainlah kalau aksiden tu keluarga dia. Semalam saya tengok ada aksiden ni, 3 orang mati, 2 orang mati. Oh, semalam tengok kepala lori terbabas, bla bla. Ada tak manfaat? Tak ada. Tapi kita cenderung tak cerita. Cenderung. Amat cenderung. Dan kalau kita jumpa, mula open table, ni kita cerita. Saya semalam pergi negeri ni, pergi tempat ni, saya nampak tu, nampak ni. Tapi yang kita sampaikan itu bukan ilmu, kejadian-kejadian, kemalangan-kemalangan. Yang patut dan dituntut kita menyampaikan ilmu. Kita dengar je satu ilmu yang baik, membuat-buat kita nak beritahu orang. Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, bila dia belajar dengan gurunya Nafi' Maula Ibnu Umar, setiap kali dia belajar hadis, satu hadis dia belajar atau dia dengar beberapa hadis, maka dia tidak akan pulang, melainkan dia akan beritahu hadis kepada semua orang yang dia jumpa. Jumpa dia bersama tadi, saya daripada guru saya Nafi', dia bacakan pada kami hadis ni, maka dia bacakan. Demikian dia buat sehingga satu hari, ketika mana dia balik belajar, dia tak jumpa orang. Tak ada orang jumpa untuk dia beritahu ilmu dia. Akhir dia balik rumah, maka dia dapati dia punya bibik dia tidur atau jariah. Ni je ada. Maka dia gerak, bangun. Maka bibik dia terkejut, kenapa kena bangun? Maka dia kata Rasulullah bersabda, dia terus sampaikan walaupun pada bibik dia. Maknanya ilmu yang beri manfaat.
Kalau tuan-tuan dapat satu ilmu, ada tak keinginan nak sampaikan? Ada tak? Sebagaimana kita tahu lalu kita rasa insaf dan berubah. Mau tak kita kongsi ilmu ini supaya orang lain juga insaf dan berubah? Sebagaimana kita tahu menjadikan, kita tahu selama ni kita salah. Maka mau tak kita beritahu orang untuk juga dia tahu bahawa selama ni dia buat salah. Maka ini antara ciri ilmu yang beri manfaat. Dan ilmu yang memberi manfaat juga ialah kita tidak cenderung untuk mendapat jawatan. Tak ada jawatan kita nak. Dapat tak dapat pun kita tak kisah, kerana Allah telah memuliakan kita dengan ilmu. Sebab sebenarnya orang kalau dia ada ilmu, dia akan rasa Allah akan berikan dia kemuliaannya sendiri. Kemuliaan yang dia tak perlu kepada harta, dia tak perlu pada kerajaan, dia tak perlu pada pangkat. Dia rasa seronok dengan ilmu. Tak pernah satu ketika bila Saifuddaulah Qutus, nama dia Saifuddaulah Qutus, pemimpin negara Mesir. Bila satu hari ada seorang ulama besar namanya Izzuddin bin Abdussalam ataupun Iz bin Abdussalam meninggal dunia. Bila meninggal dunia, ramai orang keluar ini jenazah dia. Mayat ni lalu di hadapan jenazah beliau, lalu di kawasan Qal'ah. Qal'ah ni maksudnya istana kepada Saifuddaulah Qutus. Dia pun tengok. Dia kata, hari ni barulah kerajaan aku ada. Al-yaum sabata mulki. Kerana sebelum ni bila dengan sebab ada Syekh Izzuddin, dia tak rasa dia duduk atas kerajaan. Sekarang selalu ditegur. Dia tak rasa dia berkuasa. Kerana selalu diingatkan oleh orang alim. Tiba-tiba bila Is meninggal dunia, dia kata, hari ni barulah kerajaan aku kukuh. Tak ada lagi orang nak tegur aku. Lihat betapa haibahnya ulama tadi. Sehingga pemerintah tak rasa dia memerintah. Dia pengaruh ilmu yang kuat yang beri manfaat. Menegur pemimpin dan menegur orang bawah. Sehingga bila mati dia, ni raja baru lega. Selama ni rasa terancam, macam nak tercabut kerajaan dia. Dia kan ada Iz bin Abdussalam yang terkenal lantang, yang terkenal dalam menyebarkan ilmu. Maka inilah ilmu atau senarai ilmu yang beri manfaat. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu ada ilmu tapi duk bangga macam orang jahil, tak ada manfaat. Orang jahil kan dia ada sikit ilmu, dia pun rasa dia kemas. Bagus. Kita pun terikut cara dia, jangan. Kalau Allah Ta'ala tegur Nabi Allah Musa, kan dia mengatakan dia paling alim, pun Allah tegur. Sebab macam mana pun kita, hatta kalau kita nampak kita paling alim, kita nampak, lalu kita berkata ini semua daripada Allah. Artinya bila anak-anak kita tanya ayah, dan keluarga kita siapa paling pandai? Abah lah paling pandai. Abah mengaji tinggi. Kenapa kita tak perkenalkan pada anak kita Allah? Wahai anakku, ilmu ni dari Allah. Dan Allah beri siapa yang dikehendakinya. Hari ini Allah uji ayah kamu dengan ilmu ini. Tapi bukan makna ayah kamu paling alim. Mungkin ada orang lebih alim. Kerana Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap ada orang pandai itu, ada lagi orang pandai. Tak ada orang yang biasa bertumbuk dalam gelanggang, bertinju dalam gelanggang. Dia sentiasa menang. Sehingga hampir dia rasa bahawa dia tak akan dikalahkan. Bila ujuk itu datang, tiba-tiba dia kalah dengan orang yang, kalau dalam bahasa orang melawan dipanggil underdog. Underdog ni maknanya orang tak pandang lah. Tiba-tiba dia kalah dengan orang ni. Pada orang ni tak pernah menang apa-apa. Berjaya mengalahkan orang nombor 1 dunia. Ini yang kita tengok dalam dunia ni. Sebab itu kata Nabi SAW, haqqun ala Allah alla yartafi' syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menjadi sunatullah, tidak ada sesuatu pun yang naik, malaikat Allah akan jatuhkan dia juga. Mereka ni dah peninju terkenal, kalau dengan peninju baru petinju 2-3 hari. Ini pemain tenis terkenal, kalau dengan pemain tenis baru 2-3 tahun. Ini pemain badminton, ini pemain tu, ini pemain ni, semua dikalahkan oleh orang baru masuk, muka baru. Ini orang panggil giant killer. Kejaya membunuhnya orang hebat-hebat. Bukanlah dia pandai sangat. Sebab di lawan dia kalah pula. Tentu kalau kita lihat persaingan dunia, kita tak akan jumpa juara mutlak. Yang pernah bernama juara dunia, akhirnya tak pernah menang apa-apa lagi. Habis. Aib pada dia. Maka kita pun sama. Kalau kita ada ilmu, hari ini, bukan maksud kita paling alim. Kerana Allah boleh pindahkan skrip mata.
ilmu ini pada orang lain. Di sini kita diajar tentang ilmu yang sebenar, ilmu bermanfaat. Kata Syekh Abdul Qadir, engkau gembira macam orang jahil gembira, walau kau mendakwa ada ilmu. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Tak apa maksud gembira seperti mana orang gembira, marah sebagaimana orang marah. Kita tuan-tuan bila gembira, dia ada hak dia. Dalam Quran Allah sebut apa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang gembira. Apa maksud farihin? Farihin ni gembira. Gembira macam mana? Tuan-tuan, orang-orang yang gembira mengatasi kegembiraannya daripada akhirat. Dia kalau dapat nikmat dunia, dia punya seronok. Separuh gila tengok dia dapat nikmat. Tapi kalau dia dapat nikmat akhirat, dia tak rasa apa. Bila Allah hadiahkan dia untuk sujud 2 rakaat, Allah hadiahkan pada dia untuk menghidupkan orang, dia tak nampak itu hadiah Allah. Allah hadiahkan kepada dia untuk bersyukur pada Allah, dia tak nampak. Dan nikmat yang Allah bagi, dia tak nampak. Maka dengan Allah, dia sentiasa merasakan kurang. Tapi kalau orang lain bagi, dia nampak, oh hebat, nikmat dunia. Dan maksud farihin juga, ialah orang, Tuhan tak suka orang galak-galak ni, yang gembira. Itu orang-orang yang mengambil nilai kegembiraan berdasarkan syahwat, bukan agama. Dia nak gembira cara dia. Tuan-tuan, Islam ajar kita gembira cara kita, cara syariat. Contoh ginilah, tuan-tuan nak buat lawak jenaka, nak gembira kan, nak ketawa je. Islam tak benar kita mengaibkan orang untuk kita ketawa. Islam tak benar kita menghina orang hanya semata-mata kita nak cari ketawa, ataupun kita nak prank orang. Prank orang supaya kita gembira dan orang lain gembira, walau orang yang di prank tadi derita. Dan dia jadi satu budaya. Ya, prank perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Dia mula daripada orang barat. Dia mula daripada satu perangai nama April Fool. April Fool ni cuma tunggu bulan April. Kemudian April Fool ni berkembang menjadi prank, yang mula berkembang sekitar awal 90-an. Akhirnya menjadi satu budaya habis. Semua prank ni asal negara kafir, hari negara Islam. Kalau kita kat Malaysia pun buat prank juga, panggilan hangit nama dia. Ulama keluarkan fatwa, panggilan hangit ni berdosa. Dan demikian buat rancangan macam-macam nak prank orang. Jadi perompak lah, prank orang mengaku bini walau bukan bini, mengaku anak walau bukan anak, sampai gaduh rumah tangga. Kita nama prank. Maka semua perbuatan ini diharamkan oleh Islam. Ini namanya gembira, jadi dilarang. Kita tuan-tuan nak gembira boleh, bagus. Tapi gembira kita tidak menyalahi syarak. Jangan sebab tuan-tuan nak ketawa, maka kita sanggup lawak-lawak yang kita dengar tu lawak lucah untuk kita ketawa. Maka ini tak dibenarkan. Lawak-lawak yang kita dengar tu lawak yang menghina orang, maka ini tak dibenarkan. Lawak-lawak yang kita dengar tu mempermainkan agama dan mempersendakan agama, maka ini tidak dibenarkan. Lawak-lawak yang kita dengar tadi menghina syiar agama, ini tidak dibenarkan. Orang gembira cara macam ni, maka Allah murka. Ini Allah sebut, innallah la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang gembira. Hatta kita dah sebut pemulang tadi, orang yang bersikup nikmat dunia berbanding dengan akhirat pun Allah tak suka. Kita tuan-tuan dalam syariat ada benda kita tak suka, sebab dia menyalahi nafsu kita. Tapi itu syariat. Itu syariat. Itu hukum Allah. Maka kita terima. Walaupun hati kita berat nak terima. Berat. Tapi ini hukum Allah. Kita nak bangun malam, bukan suka. Boleh bangun, paksa juga bangun. Akhirnya tersengguk, kita subuh. Bukan kita suka, kita jauh lebih suka tidur. Kita kalau boleh nak malam-malam ni tuan-tuan, nak kembali asal lah. Malam-malam main gunung api, main mercung. Itu kita suka. Lewat malam pun tak apa, 3 pagi main mercung. Kita tengok bola, 3 pagi tengok bola. Apa yang kita suka, nafsu kita suka, berjaga. Yang kita tak suka ni, lambat. Nak ke masjid pun ikat kaki lambat, nak boleh sampai, kita mujahadah lah. Sehingga Allah beri kita kegembiraan, seronok. Ini juga golongan yang saya katakan bila dia buat benda-benda nafsu dia suka. Bila buat benda agama, dia rasa malas. Dia patut berlindung kepada Allah daripada sifat malas ini. Dia kena mujahadah sampai dia rasa seronok buat benda akhirat sebagaimana dulu dia seronok
buat benda dunia. Tentu kita pernah hidup zaman jahiliah sebagai contoh. Lalu kita banyak seronok buat benda-benda maksiat. Banyaklah gembira buat benda maksiat. Hari ni kita ubah perangai kita. Kita mula seronok buat benda baik. Saya mula seronok baca Quran. Saya seronok dapat i'tikaf. Saya seronok dapat menuntut ilmu. Saya seronok dapat qiyam. Saya seronok dapat berzikir dan sebagainya. Saya dah ubah seronok saya yang dahulu berdasarkan syahwat, hari ini berdasarkan kepada agama. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut, dia kata, ingatlah segala kegembiraan kamu dengan dunia dan cenderung kamu pada manusia, itulah yang melalaikan kamu daripada mendapat hikmah dan kebijaksanaan dan mengeraskan hati. Baik, Syekh Abdul Qadir sebut 3 kesan kalau kita lebih gembira dengan dunia dan lebih cenderung pada manusia. Kesan pertama, kita tak akan ada bicara hikmah. Hikmah tak ada. Apa itu hikmah? Hikmah ni kita sebut ialah yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma saddidhu, Allahumma saddid lahu, ya Allah jadikan dia sentiasa benar. Hikmah kata ulama ialah isabatul haq, iaitu suatu yang benar, suatu yang betul pada waktu itu, pada tempat itu, pada orang itu. Contoh gini tuan-tuan, saya doktor, ini nak cerita hikmah. Yang datang pada saya ni semua penyakit demam. Ini demam A, demam B, demam C, demam. Maka saya dengan hikmah yang Allah beri pada saya dapat kenal ni demam jenis apa. Ni demam ni kena bagi pil. Demam ni mungkin bagi nasihat je. Sebab ni demam rindu misalnya. Dia budak-budak duduk asrama, dia demam. Tuan-tuan yang duduk asrama, saya ingat dulu pun saya duduk asrama, minggu pertama kita demam. Bukan demam tu, demam rindu. Biasa duduk ngemak, duduk dengan adik-beradik. Sombaknya asrama, kita rasa macam sunyi. Kawan pun kita tak kenal. Maka demam kita. Dah lama duduk asrama, mak kita pula demam rindu kita. Sebab apa? Kita dah ada geng, kita dah ada kawan. Ini demam rindu. Demam ni baik balik kampung, baik demam. Nak pergi balik, demam balik. Malah asrama, pergi asrama. Macam tu duk main beberapa bulan, sampailah kita seronok duduk sekolah baru tak demam. Itu bukan demam makan pil. Mungkin itu demam rindu. Jadi doktor yang biasa dia tahu ini demam ni makan pil. Yang ni nasihat aja. Yang ni mungkin awak ni mungkin demam malah pergi sekolah kot ni. Ada juga demam, orang kampung saya panggil demam leng. Demam leng. Demam leng, demam olok-olok. Mak cuba mak rasa demam tak, kenapa tak nak pergi sekolah? Rasa panah, ya panah. Tak nak pergi sekolah lah. Pergi sekolah. Dapat je permission tadi, terus sihat balik. Jadi dia boleh kenal orang ni. Abbas. Ibn Abbas dia 2 orang datang jumpa dengan dia. Seorang tanya, nak tanya ni, apa hukum? Apakah orang yang membunuh boleh bertaubat? Kata Ibn Abbas, tak datang seorang yang kedua. Apakah orang yang membunuh boleh bertaubat? Maka jawabnya ya. Lalu orang kata, wahai Ibn Abbas, kenapa kamu jawab jawapan berbeza? Seorang tu kata, kalau seorang tu membunuh, boleh tak dia taubat? Ibn Abbas kata, tak boleh. Tak diterima taubat. Yang seorang lagi tanya, kalau orang tu bunuh, boleh tak taubat? Dia kata, boleh, taubat. Lalu orang minta penjelasan Ibn Abbas, kata beliau, ada pun yang pertama yang jumpa aku lihat pada sinar matanya kejahatan. Dia ni baru merancang nak bunuh orang. Dia belum bunuh orang. Tapi tanya hukum secara umum, apakah orang membunuh boleh taubat? Aku kata tidak. Sebab aku dapat menyekat kejahatan. Dan ada pun yang kedua, aku lihat matanya ialah penyesalan. Dah buatlah orang dah bunuh. Maka aku katakan kepadanya, ya, boleh. Sebab dia tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Tetapi ini bijaksana. Sebab itu kata ulama, para ulama yang memberi fatwa, mereka seperti doktor. Bila beri fatwa, dia tahu penyakit ini. Sebab itu fatwa ni tuan-tuan, dia bukan benda yang kita record. Dia benda yang bersifat hayawiyah, hidup. Bila datang seorang, contoh ada seorang pemuda datang, tanya, apa hukum mencium isteri di bulan Ramadan? Maka jawab ulama ini, batal puasa. Datang pula pakcik 2, apa hukum cium bini saat bulan puasa? Tak apa, tak batal.
Apa bezanya? Dua-dua cium. Kerana orang muda ini dia tak boleh mengawal nafsunya. Orang tua dia cium main-main olok-olok tak. Sebab dia nafsu dah tak ada. Maka fatwa ni berbeza. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila isterinya berhaid ataupun uzur, Rasulullah tetap tidur satu selimut dan satu kain. Tidur satu selimut, satu kain. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala waktu menceritakan, Nabi kata, Aisyah berkata, ayyukum yamlikul irbah, siapa yang mampu kawal nafsu? Nabi SAW mampu kawal nafsu. Kalau baginda SAW tidur bersama isteri yang uzur, Nabi dapat kawal nafsu. Maksudnya tak berlaku apa-apa. Tapi kalau orang-orang muda ni, misal tidur dengan isteri yang tidur satu kain, maksudnya satu kain dengan isteri yang berada keadaan haid, apakah dia mampu kawal nafsu? Bila ada hadis, ada dua hadis. Bila Rasulullah tanya, ya Rasulullah, madza yahillu li wa imraati haidun? Ya Rasulullah, apakah yang halal bagiku untuk berseronok dengan isteriku ketika mana isteriku dalam haid? Nabi kata, ma fawqal izar, apa yang di atas pusat. Maksudnya pusat lutut tak boleh, atas boleh, untuk berseronok. Dalam hadis yang lain, seorang lelaki kata, ya Rasulullah, madza yahillu li wa imraati haidun? Apakah yang boleh saya lakukan pada isteri yang saya yang sedang haid? Nabi kata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah benda nak buat pun, jangan bersetubuh je. Nikah maknanya bersetubuh. Di situ Rasulullah tak beri suatu had, lutut, pusat lutut. Bebas, asal jangan bersetubuh. Macam mana ulama memahami dua hadis ini? Rasulullah bercakap dengan hikmah. Dengan hikmah. Kerana orang yang datang ni lain, yang datang ni yang boleh kawal nafsu, yang ni tak boleh. Maka kata ulama, kalau seorang boleh mengawal dirinya tak ada masalah. Tapi yang tak boleh kawal dirinya, maka pusat dan lutut menjadi kawasan larangan. Tak boleh. Atas pada itu boleh, untuk mereka bersama. Ini bagaimana hikmah, kebijaksanaan. Kemudian bila kita sebut tentang tadi hikmah, itu mengetahui yang benar. Dan kesan sebab kita cenderung pada dunia dan cenderung pada manusia, maka kita ia akan menyebab keras hati kita. Hati pun jadi keras. Sebab banyak masa dengan manusia, banyak masa dengan dunia. Bila kita kurang masa dengan Allah, hati keras. Tuan-tuan, sebab itu datang Ramadan hati kita lebih lembut. Sebab kita mengaji banyak, duduk masjid banyak, solat jaga, solat pun banyak, sedekah pun banyak. Ini semua menjadikan hati kita lembut. Tapi bila tak ada Ramadan, bulan-bulan lain, kita banyak dengan orang, banyak bercakap. Tak kira dengan siapa pun, hatta dengan isteri kita banyak bercakap, pun hati keras. Tu cakap banyak-banyak, lain kali berbalah. Habis tak boleh cakap banyak dengan bini. Bukan, dia ada hak dia juga. Kita kalau sebut orang ni, tak boleh cakap lebih-lebih. Sebab mula-mula cakap okey, lama-lama gaduh. Mula cakap okey, lama-lama mula salah menyalah. Lepas tu banyakkan masa untuk membaca Al-Quran. Nabi SAW pulang ke rumah, jumpa para isteri. Apakah harus duduk sembang dengan bini sampai tengah malam? Tak. Masa tanya, dia ajak, cakap sikit. Kemudian Rasulullah kata, wahai Aisyah, aku nak solat. Maka dia solat sepanjang malam sampai subuh. Rasulullah tidur, kemudian Nabi bangun, Nabi solat sampai subuh. Ya, Rasulullah bercakap dengan isteri, tapi tidaklah bercakap seluruh malamnya bercakap. Ada isteri kata, oh ni suami saya ni kurang masa, saya ustaz kurang bercakap. Habis kalau lebih bercakap, bergaduh pula, baik kurang bercakap. Jadi kita kena tahu nilai bercakap sebenar apa dia. Kalau bercakap pada benda-benda yang memang merupakan urusan, ia dituntut. Dan percakapan-percakapan yang mendatangkan kasih sayang. Tapi kalau seorang buka mulut lalu berbalah, baik diam. Si isteri buka mulut, jadi gaduh. Si suami buka mulut, jadi gaduh. Maka baik diam. Sebab itu Nabi SAW pernah berbulan-bulan diam dengan isteri, tak cakap. Isteri yang penyebab berbalah, maka Rasulullah diam. Masa tak nak jawab. Sebab seorang suami atau seorang lelaki kalau dia diam, dia boleh menyelamatkan rumah tangganya daripada keganasan. Orang lelaki ni dia ada satu perangai, kalau dia provok banyak, tangan dan kaki dia mudah naik. Itu perangai lelaki kebanyakannya. Melainkan orang tertentu yang Allah selamatkan. Dia provok kuat, orang lelaki dia dah biasa gaduh bertumbuk. Dah provok lama-lama, ringan tangan dia.
naik, kaki dia naik. Sebab tu bagi mengawal benda tu, maka lelaki dituntut dia. Orang perempuan dia cakap macam mana pun, tangan dia tak naik, kaki dia pun tak naik, dia cakap apa pun. Tapi orang lelaki tak, dia tak boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok lelaki ni, kalau dia bertemu dengan berbalau, mesti naik tangan dia, maka dia akan bergaduh besar. Oleh sebab itu kita bila melihat cara bercakap Nabi SAW, Rasulullah ia bercakap nasi pada percakapan yang boleh melahirkan kasih sayang. Tapi bila percakapan tadi boleh membawa perbalah, maka diam tu jauh lebih baik daripada bercakap. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, orang mukmin dia gembira apa yang datang dari Allah. Maksudnya kita boleh gembira tapi pada benda yang telah dibatasi syariat. Sebab itu kata Rasulullah, wallahi inni la'amzah wala aqulu illa haqqa. Aku bergurau, aku juga ketawa, tapi dengan betul. Nabi SAW suka ngusik juga kadang-kadang sahabat. Nabi juga bergurau dengan sahabat. Nabi duduk bersembang sahabat, maka Rasulullah ketawa apa yang sahabat ketawa. Kalau Rasulullah tak dapati benda itu lucu, Nabi ketawa kerana sahabatnya ketawa. Maka ini di antara akhlak baginda SAW. Tapi Rasulullah SAW dalam dia bergembira, dalam baginda bergembira, ia menepati syariat, bukan melanggar syariat. Kemudian kata Syekh, kalau kamu tidak dapat elok daripada bergembira, maksud di sini ialah dunia. Kalau tuan-tuan kita tak boleh elok daripada memperoleh dunia banyak, boleh letakkan dia pada ketaatan pada Allah. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia cuma seketika, jadikan semuanya untuk mentaati Allah. Maka kalau dapat dunia, maka kita gunakan untuk mentaati Allah SWT. Kemudian kata Syekh, hendaklah kamu takut pada Allah siang dan malam. Apa yang perlu takut? Hatimu dan batinmu. Kita dah sebut apa beza hati dan batin. Hati-hatilah, batin ialah rahsia, sir atau asrar. Maksudnya sesuatu yang datang yang Allah berikan pada kita. Hati ni apa yang kita fikir, apa yang kita muhasabah. Sir rahsia Allah beri kita segala kebaikan-kebaikan yang banyak. Terutamanya dalam makna sir, seperti contoh ialah mimpi-mimpi yang baik. Itu sir. Alamat-alamat yang baik, ilmu laduni, ini semua rahsia, sir yang Allah berikan kepada kita. Dan makna sir juga sesuatu yang tidak mungkin dipahami mudah oleh orang lain, tapi Allah beri kita faham benda ni. Tapi ada waktu tuan-tuan, bila kita faham sesuatu, kita belum boleh cakap kerana fitnah. Kata Abu Hurairah, ada hadis, kalau aku sebut maka aku akan penggal kepala. Ada benda. Sebab itu bila disebut, kita nak cakap ni ikut kadar otak orang. Tak ada benda saya katakan kita tak boleh cakap dengan semua orang. Contoh kita cerita bab rahsia lah, rahsia. Rahsia kita, apakah kita cakap dengan semua orang? Tak, kita bercakap pada orang tertentu yang boleh jaga rahsia. Ini rahsia kita, apa tadi rahsia Allah? Bila Allah beri sesuatu pada kita, kadang-kadang Allah tunjuk makam kita, kedudukan kita di sisi Allah. Kalau kita cerita ke orang, orang kata gila ke apa awak ni? Kita cerita. Kalau seorang dia cerita, dia melihat malaikat, orang kan kata dia gila. Maka dia tak akan beritahu orang, dia diam. Kalau saya tadi jumpa malaikat. Ya, ulama bincang apakah boleh seorang melihat malaikat? Ya. Dalam kitab Tanwir Hawalik oleh Imam Suyuti mengatakan ya, ada dalil banyak manusia boleh lihat malaikat. Tapi bukan bermakna dia boleh cerita ke orang dia melihat malaikat. Melihat malaikat dengan cerita melihat malaikat satu benda berbeza. Sebab tu ramai orang bila tak sabar dengan apa yang Allah beri pada dia, dia mula cerita, maka fitnah kena pada dia dan dia tak mahu jawab. Sebab tu ada benda kita tak cerita pun ke orang, diamlah. Allah beri pada kita. Kita sentiasa takut Allah. Kita sentiasa takut Allah siang dan malam, dengan kedua-duanya, hati kita dan batin kita. Kemudian Syekh baca satu mafhum daripada ayat Al-Quran, iaitu dalam surah Taha ayat 46, Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dan Allah berfirman, jangan kamu takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua dengar dan melihat. Baik, ayat ini khusus kepada Nabi Allah Musa dan Harun. Bila Allah perintah Nabi Musa dan Harun bertemu Fir'aun, maka Musa datang takut. Takut sebagai fitrah. Fir'aun ni kejam, zalim, jahat.
Musa kenal sangat Firaun, dia duduk dalam istana Firaun. Jahat. Bila Allah kata idhaba ila Firaun, wahai Musa, wahai Harun, pergi jumpa Firaun. Pergi jumpa. Maka Musa takut. Lalu kata Allah, la takhafa. Jangan takut. Wahai Musa, wahai Harun, jangan takut. Inni ma'akuma, aku sentiasa bersama kamu. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat. Maknanya dia tak akan boleh buat jahat pada kamu, wahai Musa dan Harun, aku jaga kamu. Syekh Abdul Qadir guna ayat ini. Ini dipanggil sebagai tafsir isyari. Tafsir sebenar ayat macam saya sebut. Tapi tafsir isyari memberi maksud pemahaman secara isyarat. Seolah-olah kita kan ada hati, kita ada rahsia yang Allah berikan kepada kita. Maka terus takut, terus patuh kepada Allah Ta'ala. Dan jangan bimbang berlaku apa-apa kepada keduanya, ini akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Allah akan jaga. Kalau kita benar dengan Allah, Allah tetap jaga hati kita sentiasa jernih, suci. Allah tetap beri rahsia kepada kita dengan cara yang banyak, dengan cara fight, atau kita cara-cara melimpah. Kita kadang-kadang orang-orang soleh ni tuan-tuan, bila dia buat sesuatu, dia dapat bimbingan ilham yang baik. Setiap kali nak buat sesuatu, dia dapat ilham yang baik. Orang macam kita istikharah. Kita istikharah lah nak dapat ilham yang baik. Mereka ni tuan-tuan belum istikharah, Allah dah beri ilham yang baik. Istikharah mereka sebagai satu ibadat. Tetapi Allah jadikan diri mereka sentiasa dipandu. Sebab itu cara mereka berfikir lain. Mereka boleh beri keputusan spontan. Yang mungkin diperlukan oleh orang lain berbulan-bulan untuk buat keputusan, bukan berbulan-bulan untuk tenang dengan keputusan. Ada orang bila dapat satu benda, dia nak tenang berbulan-bulan. Ada orang, Masya Allah, Allah beri pada dia, bila berlaku satu keadaan, dia boleh tenang masa tu juga. Dia tak perlu tunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari. Dia boleh tenang dengan waktu tempoh yang amat sekejap. Pemulihan jiwanya, kalau kita sebut antibody lah. Ada orang kalau dia batuk berbulan tak baik lagi. Ada orang batuk sehari, petang baik. Ada orang bila dia demam seminggu tak kebah lagi. Ada orang dia demam pagi, petang dah baik. Pening kepala bersama. Ada orang kalau pening kepala, dia melarat lama. Ada orang pening kepala sekejap je pening. Dia pening sekejap, masa kuliah, habis kuliah dia pun hilang pening. Sekejap. Dia antibody berbeza. Jadi sama juga orang soleh. Kita tuan-tuan bila ada masalah, cara kita tanggung masalah berbeza. Ada orang bila ada masalah, dia kena cerita ke orang. Kalau tak cerita ke orang, dia rasa tak lepas masalah. Kalau boleh cerita ke dinding, dinding lah dia cerita. Maka orang ni dia tak kuat. Maka dia sentiasa dalam keadaan, kita katakan resah, serba salah. Jadi semua penyakit, tak boleh tidur malam. Semua penyakit datang. Ada orang Masya Allah, bila dia ada satu masalah, even dia tak boleh cerita pun pada orang. Saya tak boleh. Sebab saya ada Allah, saya ada Tuhan. Saya cuma mengadu pada Allah. Maka dia boleh tidur macam biasa. Dia boleh buat rutin dia macam biasa. Seolah dia tak dipengaruhi dengan isu tadi. Tak ada, dia macam biasa. Awak tak ada pengaruh, tak ada. Dia tak memberi kesan pada dia. Kerana orang ni Allah jaga dia dengan ilham yang baik. Maka orang-orang baik ni tuan-tuan, dia pun bimbang takut benda tu hilang. Hilang yang baik akan hilang. Hati yang bersih akan hilang. Kebimbangan ini Allah Ta'ala hiburkan mereka. Jangan bimbang. Kalau kamu begini cara hidup, aku tetap peliharanya. Ada seorang ulama, dia setiap malam bermimpi jumpa Rasulullah. Setiap malam mimpi jumpa Nabi SAW. Paling dibimbang, dia kata, aku paling bimbang kalau malamku aku tidak bermimpi bertemu Rasulullah. Sehingga aku akan merasakan Islamku ada masalah. Orang ni dibimbang, maka Allah tetap beri pada dia. Setiap malam dia dapat. Sebagaimana ada orang kita yang setiap malam mimpi hantu pun ada. Malam mimpi hantu. Sehingga dia takut nak tidur. Saya takut nak tidur, pejam nampak hantu. Maka yang ni dalam keadaan gangguan. Yang ni dalam keadaan nikmat dan kurniaan. Oleh sebab itu bila orang tu sentiasa dapat blessing daripada Allah, rahmat dari Allah, maka dia bimbang benda ni hilang. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, jangan bimbang. Kalau benar kita jaga Allah, benda itu tak hilang. Orang beriman, ilham yang baik tak pernah hilang pada dia. Setiap benda yang berlaku dia tahu ini baik. Tetapi asas kita, bila benda yang berlaku tadi tidak ada yang haram dan dosa, ia mesti baik untuk kita.
Kalau yang berlaku itu benda yang haram dan dosa, ia muhasabah pada kita supaya menjauhinya. Tapi kalau benda-benda yang saya katakan tak ada masalah apa, maka jangan kita bimbang, dia tak akan mendatang mudarat pada kita. Dia tak akan mendatangkan mudarat, bukan dia akan beri kebaikan. Kemudian kata Syekh lagi, tapi sayang sekali engkau tidak tergolong dalam kumpulan orang ini. Orang mana? Orang yang beramal dengan ilmu. Orang mana? Orang yang hatinya jadi bersih, suci, lembut. Orang yang sentiasa diberi rahsia, diberikan ilham yang baik. Kamu bukan daripada golongan ini, sayang kamu ni. Sebab kamu ada 3 penyakit. Sebab untuk mendapat perkara ini ialah dia mesti ilmu, amal dan ikhlas kepada Allah. Walau dianggap sebagai pewaris Nabi. Ilmu yang benar, ilmu yang dengan amal, dengan ikhlas kepada Allah SWT. Ilmu tu satu langkah. Langkah kedua amal. Langkah ketiga ikhlas. Maka baru sampai. Tentang kita kalau nak pergi sesuatu, dia ada jarak. Kalau katakan jarak dia 30 meter, tuan-tuan cuma bergerak 10 meter, tuan-tuan tak akan sampai kiamat. Tapi kalau jaraknya 30 meter dan kita melepasi 30 meter, maka kita sampai. Maka untuk dapat keredaan Allah, kita ada 3 tapak. Tapak pertama ilmu. Dan tapak kedua amal. Dan tapak ketiga ikhlas, maka baru sampai. Maka orang dalam kategori inilah barulah disebut sebagai, kalau dia ulama, pewaris Nabi. Kalau tidak, bukan pewaris Nabi. Dia ada ilmu tapi bukan pewaris. Bukan pewaris Nabi yang sebenar. Pewaris Nabi yang sebenar ada ilmu, ada amal dan ada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kalau nak cari ulama', kita cari ulama' macam ni. Ulama' dia ada ilmu. Kemudian kita tengok dia beramal dengan ilmu dia. Kita nampak. Dia cerita bab sedekah, dia bersedekah. Dia cerita bab tu. Semua dia yang dia cerita, dia buat. Semua kisah-kisah ulama' silam yang dia cerita, dia yang buat. Bukan kadang-kadang kita tengok dia lah ulama' silamnya. Yang dia cerita ulama' tu, ulama' ni, dia lah orangnya. Maka kita dapat mengetahui dia ini dipanggil Baqiyatus Salihin. Dia ialah pewaris kepada orang soleh, pewaris kepada para Nabi alaihissalatu wassalam. Barulah kita akan mendampinginya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut darjat seseorang. Dia kata apa? Orang mukmin yang kuat imannya, maka dia menjadi golongan yang disebut sebagai yakin, martabat yakin. Bila teguh yakinnya, maka dia sebut arif. Baik, yakin ialah seorang yang mendapat sesuatu dengan, kita katakan, dia tenang dengan dalil-dalil yang jelas. Arif, orang yang tidak perlukan dalil. Dia sudah tahu. Misalnya, kalau seorang bercakap dengan kita, kita akan minta bukti dia lah. Mana bukti? Seorang datang nak pinjam duit kita, pinjam 1,000, kita nak buat apa 1,000? Dan bila nak bayar? Sebab kita perlukan keyakinan. Dia kata, saya 1,000 ni adalah anak-anak nak sekolah, InsyaAllah minggu depan saya bayar lah. Dengan dalil dia sebut, dengan janji, kita pun percaya. Tapi orang arif, datang seorang tu, pinjam 1,000, ambil. Dia pun tak tanya buat apa, dia pun tak tanya bayar bila. Sebab dia kenal orang ni. Ambil 1,000. Kalau nak 2,000 mesti bagi 2,000. Sebab orang ni dia tak perlu pada janji. Dia kenal, sebab orang ni akan bayar. Maka orang yang dekat dengan Allah, tuan-tuan sekalian, maka dia tak perlukan lagi dalil. Dia tak perlu tahu dalil wajib sembahyang pada dia, sebab dia memang sembahyang, sunat pun dia solat. Macam saya katakan, dia tak perlu tahu dalil Lailatul Qadar. Dia tak perlu. Orang macam kita nak tahu dalil langit macam mana, matahari macam mana, dia tak perlu. Sebab dia setiap malam hidup kan, dia nak perlu apa? Orang lain kan pagi-pagi tengok, oh matahari hari ni tak ada, cahayanya tidak menyengat Lailatul Qadar. Semalam enggak? Tak bangun saat tertidur. Tapi tanda dia tahu. Langit putih, tak panas sampailah ke tengah hari, tak panas Lailatul Qadar. Semalam buat apa? Tak buat apa. Orang ni tadi tak perlu tanda tu, sebab dia setiap malam hidupkan malam. Maka buat apa nak tahu? Dia tak perlu tahu. Dia tenang dalam ibadat. Maka Allah berikan dia sesuatu ilmu dan tanda lebih daripada orang lain. Dia dapat rasa dalam hatinya, ini Lailatul Qadar. Jadi saya pernah cerita, atau semalam kita pernah kupas, para ulama mereka bila dapat mengesyaki ini Lailatul Qadar, bukan tak perlu tengok apa, dan hati mereka kuat. Kerana mereka punya keyakinan pada Allah, Allah beri kekuatan tadi, dan mereka mula memakai pakaian baru, wangi-wangian, mereka mandi, dan mereka menghidupkan malam tersebut. Kerana mereka tahu inilah Lailatul Qadar. Kalau orang macam kita kena tengok bukti dulu.
pasang telinga, okey, tak ada bunyi ni. Jengok keluar, oh cerah langit ni. Lepas tu ada hujang ni. Lepas tu semua tanda. Berpuluh tanda, tapi ibadatnya masih lagi dalam keadaan yang lemah. Kemudian bila seorang itu dah benar-benar arif pada Allah, kebal, maka boleh dianggap sebagai alim sebenar. Alim yang dianggap sebagai waris Nabi. Al-ulama, jamak dia ataupun kata plural dia ulama. Daripada alimun, ulamaun. Maka jadi orang alim. Dan bila luas ilmunya, luas, maka dipanggil sebagai muhibbun, pencinta. Dan bila benar cintanya kepada Allah Ta'ala, maka dia menjadi tercinta. Disebut yuhibbuhum, Allah sayang dia. Bila dia sayang Allah, Allah sayang dia. Kemudian dia sampai peringkat tertinggi dipanggil muqarrab. Muqarrab, orang dekat dengan Allah. Muqarrab, orang yang dekat dengan Allah. Macam mana gaya orang muqarrab ni? Yang pertama, para Nabi semua muqarrabin. Orang muqarrab tandanya tuan-tuan, dia takkan buat sesuatu yang dibuat oleh orang lain walaupun harus. Ini yang disebut hasanatul abrad, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang baik, kejahatan bagi orang yang dekat dengan Allah. Apa maksud dia? Baik, kita gini, orang macam kita tuan-tuan, main bola okey. Okey. Main badminton okey. Orang muqarrab tak okey. Kenapa saya nak buang masa saya? Kita kata kan sihat, bagus. Tak, saya nak buat apa yang beri manfaat. Orang macam kita tuan-tuan, tidur okey tak? Okey. Lihat. Orang macam dia tidur tak okey. Kenapa saya nak rosakkan akal saya dengan tidur? Bila kita tidur, kita tidak mukallaf. Maka saya sentiasa nak jaga. Ini muqarrab. Perbuatan orang yang dah baik, tak salah apa-apa, di sisi dia anggap salah. Ini golongan muqarrab. Sebab itu orang muqarrab, tuan-tuan, dia takkan buat benda-benda kosong. Nabi SAW, dia tengok tak orang menari dalam masjid tu, Nabi tengok. Tapi bukan Nabi nak tengok, kerana Aisyah nak tengok. Rasul tak cenderung pun tengok. Kerana Aisyah kata, ya Rasulullah nak tengok, Nabi kata okey. Dia pun letak dagunya di belakang, di atas bahu Nabi SAW. Okay. Nabi kata cukup, belum sikit lagi, cukup sikit lagi, kata Aisyah. Sahabat Aisyah pun okey, dah. Rasulullah tengok tak? Rasulullah tidak menikmatinya pun. Artinya ini disebut oleh guru kami dahulu tentang tanda-tanda muqarrab. Muqarrab, dia tidak cenderung untuk buat benda-benda yang biasa. Benda itu tak salah, tapi dia tak cenderung. Kerana apa yang dibuat semuanya mendekatkan diri pada Allah. Semua benda-benda yang menghampirkan dia kepada Allah Ta'ala, maka boleh sempurna keteguhan imannya pada Allah. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.